Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seperti dijanjikan kita akan sambung tajuk yang seterusnya. Selepas cikgu dah menerangkan tentang penentangan Dul Said dan juga Datuk Bahamat di bawah tajuk bentuk penentangan iaitu uh, secara bersen secara bentuk penentangan iaitu secara bersenjata ataupun penentangan bersenjata. Okey. Okey, kita akan sambung lagi beberapa lagi tokoh yang menentang pihak British secara bersenjata. Okey, yang pertama kita tengok iaitu penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Okey, tengok yang pertama iaitu latar belakang dia. Okey, nama asal beliau adalah Abdul Rahman bin Iman. Abdul Rahman bin Iman Iman Noh. Okey, dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indra. Indra Segara dengan gelaran orang kaya Setia Pahlawan Semantan. Okey, itu latar belakang dia. Okey, sedikit latar belakang dia. Okey, dan kita tengok sebab penentangan dia. Kenapa Datuk Bahaman ni menentang pihak British? Okey, yang pertama kita tengok kehilangan hak memungut cukai. Okey, seperti yang kita tahu bahawa cukai ini adalah satu tugas yang diberikan oleh mana-mana sultan kepada pembesar untuk mengutip hasil negeri ataupun seseorang pembesar tu dia mendapat mendapat uh, hasil atau pendapatannya melalui memungut cukai. Dan penentangan ni kerana bila British masuk, sumber daripada memungut cukai tu tak ada dah sebab diambil alih oleh pihak British. Okey, dan yang kedua iaitu pembinaan balai balai polis balai polis Lubuk Terua tanpa pengetahuan beliau. Kalau kita pun siapa-siapa masuk tanah kita bina rumah kita marah kan. Dia pun sama, masuk tempat dia tanpa beritahu, tanpa minta kebenaran. British bina balai polis tu dan menyebabkan tak puas hatilah Datuk Bahaman ni. Okey. Itu dua sebab penentangan dia. Okey. Dan yang seterusnya kita tengok peristiwa penentangan iaitu kronologi bagaimana penentangan tu berlaku. Sehinggalah sehinggalah uh, sehingga Datuk Bahaman ni uh, penentangan dia menjadi perlahan. Okey. Tengok yang pertama iaitu uh, pada permulaannya Datuk Bahaman ni dibantu oleh dua rakan iaitu Tok Gajah dan Mak Kilau untuk menentang pihak British. Dan pada awalnya mereka berjaya lah menawan Jerak Ampai dan Kuala Temelim pada tahun 1895. Tetapi British membalas balik dengan menghantar Colonel Walker dan berjaya tawan semula Jerak Ampai. Dan akhirnya penentangan British tu semakin kuat sebab dia tahu penentangan Datuk Bahaman dan rakan-rakan dia ni semakin ramai. Dan akhirnya British kita tahu dia kelebihan dia tentera dan juga senjata yang moden. Kita tahu pejuang-pejuang kita kebanyakannya menggunakan senjata utama iaitu keris kan. Okey, dan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau terpaksa berundur ke Kelantan dan akhirnya berakhirlah perang Pahang. Dan sebab bila tiga tokoh ni terutamanya Datuk Bahaman berundur ke Kelantan ataupun keluar daripada negeri, jadi penentangan tu menjadi perlahan. Ada tetap ada tapi menjadi tetap perlahan dan akhirnya mula makin perlahan dan akhirnya tak ada orang yang menentang. Kalau ada pun secara
Kita panggil secara lisan. Tak adalah secara berperang, hanya melalui kata-kata sahaja kan. Okey. Okey, itu penentangan Datuk Muhammad di Pahang. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, penentangan rentap di Sarawak. Uh, Tengok latar belakang dia. Okey, yang pertama nama asal beliau adalah Libau, iaitu bermaksud penggoncang dunia. Dia ni adalah kita panggil sebagai pendekar lah, pendekar bagi kaum Dayak kan. Okey, digelar sebagai Raja Ulu dan juga Raja Darat dan pemimpin Iban di Sungai Skeran dan juga Sungai Saribas. Okey. Sebab apa mereka menentang? Sebab apa Rentak menentang? Okey, yang pertama sebab Rentak dituduh sebagai lanung. Rentak marahlah sebab dia bukan seorang lanung, tetapi dia seorang pejuang. Pejuang untuk mempertahankan hak siapa? Hak kaum dia sendiri, iaitu kaum Iban. Okey. Dan James Brooke ni macam kita tahulah, penjajah tetap penjajah. Walaupun dia baik macam mana pun, dia tetap penjajah. Okey. Dan James Brooke ni ingin menghapuskan pertempatan orang Iban di Sungai Skeran. Itu menyebabkan dia marah lagi sebab Sungai Skeran tu sebelum James baru masuk memang tempat penduduk-penduduk atau tempat rentap lah, dan juga kaum-kaum dia. Kaum Iban kan. Okey, kita tengok peristiwa penentangan. Okey, kita tengok peristiwa penentangan. Okey, yang pertama kita tengok Rentak menyerang kubu James Brooke di Nangga Skeran, menyebabkan Alan Lee, pegawai James Brooke, terkorban. Yang ni serangan awal dia. Okay. Macam mana? Kenapa dia boleh menang? Antaranya sebab salah satunya mungkin James Brooke ni tak dapat buat persiapan. Persiapan sebab serangan secara pantas ataupun secara memang tak tahu, tak dijangka oleh James Brooke Rentak ni boleh pergi menyerang, kerana Rentak ni cukup berani. James Brooke tak, mungkin masa tu James Brooke tak kenal lagi. Okey. Yang kedua, James Brooke menyerang kubu Rentak di Sungai Lang pada 1854, menyebabkan Rentak terpaksa berundur. Yang ni James Brooke balas balik dan menyebabkan Rentak ni terpaksa berundur ke Bukit Sadok. Dan 1857, Charles Brooke menyerang Rentak di Bukit Sadok, tetapi kalah. Yang ni sebab diorang pergi tempat Rentak, memanglah kalah kan. Okey, dan namun serangan kali kedua dan kali ketiga ke atas kubu Rentak di Bukit Sadok menyebabkan Rentak terpaksa berundur ke Tabai dan meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Bukan meninggal dunia masa perang tu, tak. Dia selepas serangan kali kedua, kali ketiga, Rentak ni terpaksa berundur dan akhirnya penentangan dia menjadi perlahan-lahan, dan akhirnya umur tidak panjang dan akhirnya dia meninggal. Okey, itu penentangan Rentap. Okey, penentangan Rentap. Sekejap. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok penentangan Syarif Masahu, juga di Sarawak. Okey, latar belakang dia iaitu seorang pembesar Sarikeh di kawasan Sungai Rajang. Kalau di kalau kalau Rentap tadi di Sungai Skeran kan. Okey. Kita tengok Syarif Masahu dilantik jawatan pembesar dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei, berasal dari kampung Igan. Okey, sebab penentangan iaitu tergugat apabila Sarikeh diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Okey, dan yang kedua, beliau mahu mengusir Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan. Yang ni kalau kita tengok secara ringkasnya, dia marah sebab Brooke mengambil kawasan dia dan juga jawatan. Siapa tak marah kan? Okey, dan tengok peristiwa penentangan.
Pada tahun 1860, Syarif Mansur mengadakan rundingan dengan pembesar untuk menggulingkan dinasti Bruk. Itu pembesar ni iaitu pembesar-pembesar tempatan. Dia mengajak orang Melayu, orang Dayak ataupun orang Iban menyertai pakatan tersebut. Dan antara serangan dia adalah antara serangan awal dia melalui jalan laut, menyerang dari arah barat. Itu sebab kenapa dia serang Kuching? Sebab Kuching itu adalah pusat utama atau kita panggil senang istana Bruk tu ada dekat Kuching. Macam tu. Okey. Manakala Datuk Patinggi Abdul Ghafur menyerang dari arah timur. Okey, kita awak boleh tengok peta arah barat mana, arah timur mana. Okey. Okey, Bruk berjaya patahkan serangan kedua-dua kapal dan senjata dengan menggunakan kapal dan senjata moden. Ini antara keburukan lah sebab dia pergi serang tempat Bruk. Okay, dia tak tahu kelebihan ataupun kekurangan. Sebab bila kita pergi tempat orang, kita tak tahu mana yang tempat yang sesuai kita serang, mana tempat yang tak sesuai kita serang. Okey, itu mungkin kan. Dan akhirnya ditangkap dan akhirnya kedua-dua tokoh ni dibuang dia negeri. Okey. Dan Bruk ni berjaya mematahkan serangan ni sebab salah satunya dia ada askar yang ramai dan juga kapal dan juga senjata moden. Dan barang-barang ni kebanyakannya dibantu oleh juga pihak British. Sebab dia pun orang British kan. Okey. Okey. Okey, saya dah terangkan 3 tokoh penentangan. Okey. Dan mungkin next video yang selepas ni saya akan terangkan tentang Tuk Janggut dan juga Mak Saleh dan juga Mak Sator. Bukan Mak Satar, Mak Sator. Okey. Dan saya harap kamu fahamlah apa yang saya terangkan. Dan kalau ada apa-apa masalah boleh tulis dekat ruangan komen. Okey. Dan tunggu next video dari saya untuk tajuk yang seterusnya. Okey. Dan sekian. Terima kasih.